Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair. Amma ba'd. Sudah tak? Bab membongkokkan badan, takbir ketika nak membongkok ke badan ataupun nak turun daripada i'tidal. Isyarat yang disebut oleh Imam Bukhari yahwi bitakbir, maknanya ketika nak turun kepada sujud itu masa tu takbir. Maksudnya bukan takbir dulu, bukan rokok dulu. Jadi ketika nak bergerak daripada i'tidal kepada sujud, masa tu takbir. Okey, terus. Jadi Ibnu Umar ini bila dia nak sujud, dia meletakkan tangan dia dulu sebelum lutut. Ibnu Umar, anak kepada Sayyidina Umar, bila dia nak turun kepada sujud daripada i'tidal, dia turun tangan dulu. Imam Bukhari sebut Ibnu Umar dia turun tangan dulu, bau lutut dia. Jadi di sini ulama bahas tentang masalah yang paling afdal, paling baik dan dalil yang paling kuat. Masalah sujud ini kita boleh turun lutut dulu ataupun turun tangan dulu, dua-dua boleh. Tetapi berdasarkan kepada dalil-dalil, yang mana lebih kuat? Imam Bukhari diambil asar daripada Ibnu Umar, ataupun disebut sebagai hadis yang mauquf, di mana Ibnu Umar ni dia turun tangan dulu. Sedangkan ada hadis yang lain menyebut sebagai penguat kepada hadis mauquf daripada Ibnu Umar ini, penguat kepada hadis yang diriwayatkan oleh tiga rawahul salasah, Abu Daud, Tirmizi dan juga Nasa'i. Abu Daud, Tirmizi dan Nasa'i. Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir falyada yadayhi qabla rukbatayhi. Apabila nak turun sujud oleh salah seorang daripada kamu, janganlah dia sujud, dia turun daripada atas ke bawah, dia janganlah sujud sebagaimana yang dilakukan oleh ba'ir. Dalam hadis ini Rasulullah larang turun kepada sujud sebagaimana unta. Rasulullah larang turun kepada sujud sebagaimana unta. Unta turun kaki yang mana dulu? Kaki belakang dulu, kaki depan dulu? Kaki depan dulu. Tetapi dalam hadis yang sambungan daripada hadis yang kita bacakan tadi, idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir falyadha yadayhi qabla rukbatayhi. Hendaklah dia meletakkan tangan, disuruh letakkan tangan, turunkan tangan dulu sebelum lutut. Maknanya ibarat hadis ini di sudut zahir ada ta'arud. Perenggan yang pertama tadi, ibarat yang pertama Rasulullah kata jangan ikut unta, jangan ikut kelakuan unta. Unta turun tangan dulu. Tetapi perenggan ataupun ibarat yang kedua, Rasulullah kata turunlah tangan dulu sebelum lutut. Lalu ulama bahas hadis ini.
bahawa hadis ini sebahagian daripada pendapat ulama, di antaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani sendiri, dia kata bahawa hadis yang turun lutut itu, turun tangan dulu daripada lutut, hadis itu lebih kuat. Hadis itu lebih kuat. Apa alasan ulama yang mengatakan hadis itu lebih kuat? Hadis yang memerintahkan supaya turun tangan dulu diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Hadis yang seorang sahabat namanya Wa'il bin Hujrin, dia nampak Rasulullah turun dengan lutut dulu. Hadis yang saya bacakan tadi yang diriwayatkan oleh rawahus salasah tadi, Abu Daud, Tirmizi dan juga Nasai, menyebut bahawa hendaklah kamu meletakkan tangan dulu. Maknanya masa sujud turun tangan dulu. Hadis ini dikuat oleh asar Ibnu Umar, yang mana asar Ibnu Umar ini bila dia nak turun sujud, dia letak tangan dulu baru lutut. Berdasarkan kepada kaedah usul bahawa hadis yang berdasarkan kepada perintah, arahan daripada Nabi lebih kuat daripada perbuatan Nabi. Hadis Wa'il bin Hujrin, dia nampak Rasulullah turun sujud dengan lutut dulu. Tetapi hadis Abu Hurairah ini mengarahkan supaya letak tangan dulu. Jadi para ulama, sebahagian ulama mengatakan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah itu lebih kuat kerana dia merupakan arahan. Yang kedua, qala al-Hafiz Ibnu Sayyidin Nas, ahaditsu wad'il yadain qabla rukbatayh arjah. Hadis yang meletakkan kedua tangan sebelum lutut itu lebih rajih, lebih kuat. Begitu juga apa yang disebut oleh Abu Bakar Ibnu Arabi di dalam kitab Aridatul Ahwazi. Hadis Abu Hurairah itu lebih kuat daripada hadis Wa'il, kerana di antara alasannya bahawa Imam Malik berpendapat begitu kerana Imam Malik melihat penduduk Madinah ini, dia sembahyang pada ketika itu turun tangan dulu. Selain daripada kita sebut arahan daripada Nabi, kemudian disokong oleh asar Ibnu Umar bahawa Ibnu Umar ni dia turun tangan dulu. Selepas itu pula asar dalil yang diambil daripada pandangan Imam Malik melihat suasana orang-orang Madinah bila mereka menunaikan sembahyang, ketika nak turun kepada sujud, mereka turun dengan tangan dulu. Jadi salah satu daripada sumber hukum di dalam mazhab Imam Malik adalah amalan penduduk Madinah. Sebab apa menjadi sumber sebahagian daripada sumber hukum? Kerana penduduk Madinah sempat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah walaupun dia lahir di Mekah, tetapi dia lama duduk di Madinah di dalam mengembangkan hukum syariat. Hukum syariat ni maknanya hukum fiqh. Ada penduduk di Mekah, dia banyak menceritakan masalah akidah, masalah tauhid. Bila Rasulullah duduk di Madinah, berlakulah perkembangan ilmu fiqh di situ. Maka penduduk Madinah bila turun kepada sujud, mereka turun dengan tangan dulu. Bukan turun dengan lutut dulu. Tetapi dijawab oleh ulama-ulama Hanafi dan juga ulama-ulama Syafi'i bahawa bagi mazhab Syafi'inya, turun kepada sujud itu dengan mendahulukan lutut lebih aula, disunatkan dalam mazhab Syafi'i. Walaupun kedua-dua cara itu, kedua-dua kaifiat itu dibenarkan, diharuskan di dalam fiqh. Di antara alasan yang dikemukakan oleh ulama-ulama Syafi'i, secara keseluruhannya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang meniru perbuatan binatang, seperti la yaftarish ahadukum zira'ihi iftirasha sab'i atau sub'i. Rasulullah larang menghamparkan tangan sebagaimana binatang. Bila nak sujud kan, kita sujud yang disebut di dalam hadis ni, sebagaimana yang kita belajar dulu, tangan tu tak lebih daripada kepala, bukan hulur macam anjing tu. Maknanya perbuatan macam anjing tu dilarang oleh Nabi. Begitu juga ayyunaqral insanu salatahu naqral ghurab. Rasulullah juga melarang patut macam patut binatang, burung helang. Apa maksud tuan-tuan? Semayang cepat tak ada tumaninah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga larang seseorang kibas melakukan banyak pergerakan sebagaimana ekor lembu ataupun kuda yang libah wang. Maknanya perbuatan anjing jangan diikuti, burung jangan diikuti, perbuatan lembu jangan diikuti. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifatkan orang yang bercakap ketika imam sedang berkhutbah kama salil himar, seperti himar. Bila imam khatib berkhutbah, lalu orang bercakap, Rasulullah perumpamakan perbuatan orang itu seperti himar, orang jahil. Kama salil himari yahmilu asfara. Allah Ta'ala buat perbandingan orang yang himar ni, dia bawa buku, bawa kitab, dia tak reti, dia jahil, dia bukan faham apa dalam kitab. Himar ni diibaratkan dengan bodoh. Perbuatan himar juga dilarang supaya diikuti. Orang buat macam ni, perangai dia macam himar. Dalam hadis yang lain, Rasulullah larang seseorang yang memberi sesuatu pemberian, dia minta balik sebagaimana anjing dijilat muntah dia. Sebagaimana anjing bila dia muntah dia jilat balik. Secara kesimpulan, dalam hadis yang banyak menunjukkan bahawa meniru perbuatan binatang itu dilarang. Secara keseluruhannya ataupun secara umumnya, meniru perbuatan binatang itu dilarang. Dalam hadis yang disebutkan tadi, jangan kamu sujud turun daripada iktidal sebagaimana unta. Maknanya perbuatan unta tak boleh ikut, kerana unta dia turun tangan dulu. Jadi ulama-ulama Syafi'i kata tak boleh ikut, yang betulnya turun kaki dulu, yang tu yang kuat. Yang ketiganya, hadis yang Wa'il bin Hujrin yang menceritakan seorang Wa'il ini, dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang, dia turun lutut dulu. Diriwayatkan rawahul arba'ah, ditambah satu lagi, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Oleh kerana itu, Dr. Shalih Utsaimin kata hadis ni paling kuat, sebab diriwayatkan oleh imam yang 4. Yang ni 3 je dia kata. Dr. Shalih Utsaimin di dalam mensyarahkan hadis ini, dia kata hadis Wa'il bin Hujrin lebih kuat daripada hadis Abu Hurairah, hadis Abi Hurairah. Jadinya, sebelum kita pergi lebih lanjut, sebahagian ulama mentarjihkan pendapat pertama tadi, turun tangan dulu. Sebahagian ulama mentarjihkan pendapat yang kedua, ulama Syafi'i dan juga Hanafi, dan juga Dr. Shalih Utsaimin, dia kata hadis Wa'il bin Hujrin itu lebih kuat, iaitu turun lutut dulu. Saya tertarik dengan kesimpulan yang dibuat oleh Imam Nawawi di dalam Majmu'. Dalam banyak-banyak huraiannya, dia sebut dalam masalah hadis yang kita bacakan tadi, Imam Nawawi buat kesimpulan. Dia kata apa? Mazhabuna annahu yustahabbu an yuqaddama fi sujud ar-rukbataini. Dia kata disunatkan dalam mazhab kami, disunatkan didahulukan pada sujud itu 2 lutut, summal yadain, kemudian tangan, 2 tangan, kemudian summal jabhati, kemudian dahi,
kemudian wal anfi, kemudian hidung. Lalu disebut, maknanya tartib ketika seseorang itu hendak sujud, maka disunatkan menurunkan lutut terlebih dahulu. Lalu disebut beberapa pandangan ulama yang bersetuju, yang berpegang dengan hukum tersebut, iaitu turun lutut dulu. Qala Tirmizi wa Khattabi bihadza qala aktsarul ulama'i. Imam Tirmizi dengan Imam Khattabi kata inilah pendapat kebanyakan ulama. Wa hakahu aidan Qadi Abu Tayyib an ammatil fuqaha'i wa hakahu Ibnu Munziri an Ibnu Umar bin Khattab. Anak Sayyidina Umar turun tangan dulu. Anak Sayyidina Umar turun tangan dulu, Sayyidina Umar turun lutut dulu. Ayah dia turun lutut dulu. Begitu juga Ibrahim An-Nakhai, Sufyan As-Sauri, Imam Ahmad, Ishaq Ibn Rahawai, dan juga Ashabul Ra'yi. Dan juga itu beberapa ulama yang disebutkan tadi. Tetapi Imam Malik ada dua riwayat. Satu riwayat dia sama dengan mazhab Syafi'i, satu riwayat dia turun tangan dulu. Lalu Imam Nawawi kata ayyuhuma sya'a wala tarjiha. Satu pandangan daripada Imam Malik, waruya an Malikin annahu yuqaddamu ayyuhuma sya'a wala tarjiha. Ada kenyataan yang diambil daripada Imam Malik, walaupun Imam Malik ada dua qaul dalam masalah ini. Dia kata terpulang, sama ada nak turun tangan dulu ataupun lutut dulu, tidak ada tarjih. Nak tarjih ke mana yang lebih kuat, sukar. Imam Nawawi kata wahtaja liman qala bi taqdimil yadain bi ahaditha. Imam Malik mengemukakan pendapat golongan yang mendahulukan tangan dulu bi ahadith, dengan beberapa hadis yang banyak. Waliman qala bi aqsihi bi ahadith. Begitu juga orang yang kata turun lutut dulu pun dengan hadis-hadis yang banyak juga. Golongan yang kata turun tangan dulu pun banyak hadis, beberapa hadis, dan yang kata turun lutut dulu pun beberapa hadis. Jadi diriwayatkan daripada Imam Malik tidak ada tarjih. Terpulang nak buat macam mana? Terpulang nak turun lutut dulu ataupun tangan dulu. Jadi Dr. Saleh Utsaimin dia kata adapun bagi orang yang sakit, dia dahulukan tangannya dulu. Dan Maulana Zakaria Al-Kandahlawi di dalam kitabnya Al-Abwab wa Tarajim menyebut apakah alasan ataupun sebab Ibnu Umar turun tangan dulu. Sebab badan dia besar, berat. Badan dia besar, berat. Kalau turun dulu tu kaki dia tak dapat tampung berat dia, tidak dapat menampung berat yang ada pada dia, pada badan dia. Sebab tu dia turun tangan dulu. Jadi Ustaz sebut Alhamdulillah, maknanya terpulang Ustaz. Ustaz nak turun kaki dulu, tangan dulu. Sebab Imam Malik kata sukar untuk tarjih dalam masalah ini. Bagi orang yang badan besar dia boleh turun tangan dulu, tak apa. Cuma dalam mazhab Syafi'i ini kata bagi kami sunat turun lutut dulu. Tapi bila kita baca semua dalil, kita letak di hadapan kita sama-sama kuat. Terpulanglah selepas daripada ni, kita nak turun dengan tangan dulu ataupun lutut dulu. Wallahu a'lam. Hari ni kita